Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video untuk pelajaran ke-8 peranan wahyu dan akal bahagian kedua. Alhamdulillah saya dapat lagi diizinkan oleh Allah Taala untuk menyambung video ini untuk siri kedua. Baik anak-anak, untuk siri kedua ni kita akan belajar beberapa subtopik yang insya-Allah sehingga akhirnya lah, maknanya tidak ada lagi lah sambungan selepas ini. Okey, untuk siri kedua ini kita akan belajar tajuk 2.3.3 kedudukan wahyu dan akal. Di manakah kedudukan wahyu dan akal? Dalam Islam di mana kedudukannya? So kita akan sama-sama perhatikan di sini. Kedudukan wahyu ialah merupakan sumber dan panduan kepada setiap manusia. Maksudnya yang menjadi panduan utama kita, menjadi sumber rujukan utama kita ialah wahyu. So dalam apa tindakan kita, rujuk dahulu wahyu sebagai sumbernya sebelum kita bertindak. Yang kedua, menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum hakam. So untuk kita mengetahui hukum itu haram, wajib ataupun makruh, sunat, harus, maka kita kena merujuk apa yang terkandung di dalam wahyu. Yang ketiga, pemikiran yang bertentangan dengan wahyu dianggap salah dan sesat. Pemikiran yang bertentangan dengan wahyu dianggap salah dan sesat. So kita boleh perhatikan bila kita berfikir tu, adakah kita punya pemikiran selari dengan yang terkandung dalam wahyu. Jika tidak selari, bermakna pemikiran tadi itu tidak benar dan berlaku kesesatan lah dari sudut pemikiran kita itu. Jadi kita boleh mengukur terus di manakah kedudukan pemikiran kita itu kalau kita melihat pemikiran yang kita fikir, apa yang kita fikirkan itu tidak selari dengan apa yang terkandung dalam wahyu. Yang keempat, sebagai pemisah antara hak dan batil. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya kita boleh mengukur kita punya tindakan perbuatan itu benar melalui apa yang dinyatakan benar dalam Al-Quran dan apa ataupun dalam wahyu. Di apa yang dinyatakan itu salah, apa yang kita buat itu salah, kerana apa? Kerana apa yang kita buat itu adalah bertentangan dengan ataupun apa yang kita buat itu adalah tidak dibenarkan dalam wahyu ataupun dilarang dalam wahyu, maka tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang salah atau batil. Begitu ukurannya sebagai pemisah antara hak dan batil. Dan yang terakhir, petunjuk mutlak yang tidak terpengaruh dengan suasana atau peristiwa. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya mutlak yang saya bagi tahu pada video sebelum ini adalah tidak boleh dipertikaikan. Maksudnya wahyu adalah petunjuk yang kita tak boleh pertikaikan. Kerana apa? Kerana dia tidak akan dipengaruhi oleh persekitaran. Dia tidak akan dipengaruhi oleh peristiwa. Satu-satu peristiwa dia tidak akan mengubah sesuatu. Sebab apa? Sebab ia adalah tetap macam tu dan dia akan kekal sehingga hari kiamat. Okay, kemudian kedudukan akal. Kita nak tahu pula kedudukan akal, iaitu akal ini merupakan kurniaan Allah kepada manusia yang menunjukkan betapa istimewanya manusia itu. Jadi istimewanya manusia kerana apa anak-anak? Kerana mempunyai akal. Yang kedua, kita dapat faham kandungan wahyu kerana ada akal. Cuba bayangkan bila kita tidak ada akal, macam mana kita nak belajar tentang wahyu, macam mana kita nak memahami, macam mana kita nak mentafsir, macam mana kita nak mentadabbur kandungan wahyu. Jadi kita ukurannya ialah kita melihat orang gila ataupun orang yang tidak ada kewarasan akal, kita sogokkan dia ataupun kita ajar dia tentang ilmu wahyu ataupun apa yang terkandung dalam wahyu, maka dia tidak akan dapat menerima kerana akalnya tidak dapat berfungsi dengan baik dan langsung tidak berfungsi sebenarnya akalnya kalau orang gila. Maka untuk menjadikan kita ini boleh memahami kandungan wahyu adalah kerana adanya akal. Dan yang ketiga, ianya menjadi isyarat, tanda, petunjuk yang kita ini boleh belajar ilmu. Kalau kita tak ada akal, kita tak boleh belajar apa-apa ilmu. Hatta ilmu nak belajar kereta pun tak boleh sebab tak ada akal. Atau kita nak belajar menjahit pun tak boleh, apatah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wahyu, ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu lain dan pelbagai ilmu lagi di muka bumi ini. Okay, kemudian yang keempat, ianya menjadi ukuran dan syarat penerimaan taklif syariat Islamiah bagi manusia yang sempurna akal. Ukuran taklif, tanggungjawab, maksudnya kita nak katakan solat kita diterima, syaratnya antaranya lah kerana akal kita sempurna. So bila akal kita tidak sempurna ataupun orang gila, tidak diwajibkan ke atasnya untuk solat. Sama juga dengan puasa ke haji ke apa-apalah. Jadi taklif utama syariat Islamiah ialah dia mestilah berakal.
akal. Hatta dalam menentukan pemimpin pun syarat dan mestilah pemimpin itu berakal. Macam tu ya. Okey, seterusnya mempunyai keterbatasan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Maksudnya akal kita ni ada had dia, had kemampuan dia, ada batasnya. Dia tak boleh memikirkan perkara gaib. Dia hanya boleh memahaminya, dia boleh faham, dia boleh tahu hanya melalui bantuan daripada wahyu. Tapi untuk diri, untuk akal tu sendiri untuk menceritakan tentang perkara gaib tak boleh kalau hanya bergantung dengan dirinya. Itu keterbatasan akal. Baik anak-anak, itu kedudukan wahyu dan akal. Mudah bukan? Okey, seterusnya ialah kita sama-sama saksikan untuk topik seterusnya. Subtopik ni ialah perkara yang merosakkan akal. Apa dia perkara yang boleh merosakkan akal sehingga akal tidak dapat berfungsi dengan sebaiknya dan sepatutnya. Baik, kita sama-sama saksikan. Pertama ialah penyalahgunaan bahan terlarang seperti dadah dan syabu. Okey, maknanya kalau ada mengambil bahan itu, bahan terlarang itu, maka akal kita tak dapat berfungsi dengan baik. Sebab itu kalau kita pernah baca di akhbar ataupun di media sosial betapa ada anak yang boleh membunuh ibunya sendiri, ayahnya sendiri kerana pengambilan bahan terlarang ini. Ya? Jadi itu menyebabkan kewarasan akalnya tidak ada lagi sehingga sanggup membunuh orang yang melahirkan dirinya. Contoh. Okay. Yang kedua, gejala negatif atau maksiat seperti membaca atau menonton bahan lucah. Itu sebab dia. Sebab apa? Sebab kita membuat dan melakukan perkara buruk, negatif, maksiat seperti baca ataupun menonton bahan lucah. Jadi bila kita baca, kita tonton, benda tu akan meresap ke dalam minda kita, akal kita, maka boleh mempengaruhi cara tingkah laku kita. Sehingga contohnya ada abang yang merogol adiknya sendiri. Ataupun ayah merogol anaknya sendiri. Kita banyak baca di dada akhbar, di media sosial. Yang terbaru Ustazah baca di media sosial, di Facebook kalau tak silap Ustazah, bagaimana ayah boleh berzina dengan anaknya sendiri sehingga mengandung dan ibunya pula minta diceraikan kerana memberi izin ayahnya menikahi anaknya. Masya Allah, begitu dahsyat kejahilan masyarakat kita sehingga jelas sekali melakukan perkara yang memang jelas-jelas dilarang dan haram hukumnya. Jadi perkara itu barangkali antara kesannya kerana menonton bahan lucah yang tidak ada kekangan, tidak ada kawalan. Maksud Ustazah, tidak ada kawalan dalam diri kita sehingga kita boleh membuat perkara yang di luar logik akal. Maka perkara-perkara itu boleh merosakkan akal kita. Dan yang ketiga, mengambil makanan dan minuman yang memabukkan serta merosakkan akal seperti arak. Jadi kan kita dah biasa dengar sangat dah pun orang yang mengambil arak kadang-kadang menyebabkan kematian orang lain apabila memandu dalam keadaan mabuk. Boleh memukul isteri, anak-anak. Boleh membunuh juga kerana arak. Maka akal tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka itu boleh merosakkan akal. Dan yang keempat ialah memikirkan perkara di luar kemampuan akal. Sebab kita belajar tadi, kedudukan akal ni dia ada batasnya. Tapi kita fikir benda yang di luar kemampuannya, di luar had kebolehan dia. Seperti kita memikirkan zat Allah, maka boleh merosakkan akal kita. Okey anak-anak, itulah 4 perkara yang membawa kepada rosaknya akal. Baik, seterusnya ialah 2.3.5, kepentingan wahyu dalam memelihara akal. Apa pentingnya wahyu? Agar kedudukan akal ataupun keupayaan akal itu terpelihara. Okey, sama-sama kita saksikan. Pertama ialah wahyu ni untuk memastikan akal itu terpelihara, diperintahkan. Dalam Al-Quran, dalam wahyu itu sendiri diperintahkan supaya manusia ni menggunakan akal dengan sebaiknya. Banyak perkataan-perkataan yang menggesa manusia menggunakan akal, tatafakkarun, perkataan supaya kita berfikir.
untuk melakukan sesuatu ataupun berfikir untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Jadi dia menggalakkan kita menggunakan akal. Yang kedua, wahyu membimbing akal dalam memelihara kebenaran akidah dan iman. Bermakna untuk mengharapkan akal sahaja agak sukar untuk mencari kebenaran. So wahyu bimbing kita, bimbing untuk memberitahu kebenaran tentang akidah dan iman ini, maka dicantikkan lagi dengan kemampuan akal kita, maka kita lebih jelas lagi tentang kebenaran akidah Islam dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wahyu memastikan kesahihan ibadat yang dilaksanakan oleh manusia. So bila kita lihat macam mana cara-cara pelaksanaan ibadah, macam mana rukun puasa tadi Ustazah pernah sebut dalam video pertama kan, larangan-larangan semasa haji antaranya, maka kita lebih jelas lagi kesahihan yang kita buat dalam ibadah itu, kita lebih tahu yang ini boleh, yang ini tak boleh, macam itu kerana kita dibimbing oleh wahyu tadi. Okay, kemudian seterusnya ialah wahyu mempengaruhi akal untuk menghasilkan kemuliaan akhlak dan tingkah laku. Sebab apa yang kita baca sebenarnya mempengaruhi kita. Apa yang kita belajar, bila kita tahu, dia akan menyebabkan kita lebih baik akhlaknya, lebih orang kata sedar apa tindakan kita. Sebab tu saya kata pada video pertama, apabila kita tahu, kita belajar, kita mempunyai ilmu, sudut pandang kita juga berbeza. Mungkin sebelum ini kita lebih wanita yang mungkin tidak orang kata menjaga kita punya interaksi dengan lelaki, mungkin kita bercakap lemah lembut terlampau sekadar untuk menarik perhatian lelaki, maka selepas kita belajar, kita mempelajari apa yang terkandung dalam wahyu, kita lebih berhati-hati dari sudut itu. Jadi dia mempengaruhi akal kita. Sama juga bila kita tahu tentang kewajipan kita menutup aurat bagi wanita, iaitu melabuhkan tudung hingga ke paras dada dalam surah An-Nur ayat 32 ke 31 macam tu, yang mana kita akan lebih peka untuk menjaga aurat. Sebab apa? Sebab wahyu ini menuntun kita punya akhlak, membantu kita punya akhlak dan tingkah laku untuk lebih baik dari semasa ke semasa. Dia bimbing kita apa yang sepatutnya kita lakukan, macam mana kita kena bersikap tawaduk, macam mana kita kena menjaga untuk tidak bercakap keburukan, kita kena berhati-hati dengan orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang kita tidak tahu kesahihannya, maka itu semua akan mempengaruhi akhlak kita. Okay, kemudian yang kelima, wahyu memelihara akal supaya bertindak dan berfikir secara logik serta selari dengan tuntutan syarak. Maknanya kita berfikir boleh, tapi kita nak pastikan berfikir kita tu tak bertentangan dengan apa yang diberitahu oleh wahyu, apa yang diberitahu oleh syarak kita ataupun yang ditetapkan oleh syarak, maka kita lebih berhati-hati tentang itu. Kemudian yang terakhir, wahyu sendiri memang melarang perbuatan yang merosakkan akal dan seumpama dengannya lah, tapi yang jelas dalam wahyu memang diharamkan perbuatan meminum arak semata-mata untuk menjaga akal kita daripada rosak. Okay, seterusnya ialah keselarasan wahyu dan akal 2.3.6, di mana selarasnya wahyu dan akal iaitu kita melihat beberapa situasi, antaranya gejala seks songsang, maknanya akal kita pun tak boleh terima tentang seks songsang, iaitu lelaki sesama lelaki sepatutnya, ataupun lelaki dengan perempuan tapi dengan secara zina, itu seks songsang. Riba, macam mana boleh menerima riba sedangkan benda itu mendatangkan kezaliman. Macam mana akal kita boleh menerima harta pusaka, pengagihan harta pusaka, macam mana pembahagian kepada anak lelaki lebih banyak daripada anak perempuan. Atas dasar logik akal kita boleh terima kerana anak lelaki lebih banyak tanggungan, lebih banyak tanggungjawab. Dan macam mana penyelesaian masalah rumah tangga seperti talak, seperti li'an, diberitahu dalam wahyu, tapi kena dengan kita punya akal. Macam mana dibenarkan poligami, maknanya akal kita boleh diterima, ada keserasian. Begitu juga dengan jenayah. Macam mana mengatasi jenayah dalam kehidupan manusia, mengapa perlu hukuman yang berat kepada jenayah-jenayah besar seperti mencuri, berzina, murtad. Maka akal kita selari dengan kehendak wahyu, walaupun dari segi logik nafsu kita, mungkin daripada nafsu adalah bangkangannya, tapi bila kita berfikir-fikir memang selari dengan
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu antara beberapa situasi yang bertepatan dengan kehendak Allah. Okey, itu saja anak-anak. Alhamdulillah selesai untuk video kita kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.